KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey. Sebentar tadi anda telah bersama dengan rakan sekerja saya Da'i Hakim dalam mata pelajaran Hifzul Al-Quran, dan kali ini kita nak pergi ke mata pelajaran yang agak menarik lagi, iaitu Asas Kelestarian. Kita nak belajar apa nanti ni? Tapi sebelum kita nak belajar, seperti biasalah, Wani akan ingatkan anda semua untuk sentiasa patuh kepada SOP yang ditetapkan. Kerana apa? Kes hari ini Wani ingin ingatkan kembali adalah sebanyak 20,546 kes. Jadi kalau anda semua yang masih belum mengambil vaksin, silalah pergi ambil vaksin anda dengan segera dan duduk di rumah jika tiada urusan penting. Okey? Baiklah, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, kita mesti nak tahu dulu siapa guru kita pada hari ini. Jadi jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Merupakan guru kanan mata pelajaran TVET dan telah berpengalaman selama 20 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini Cikgu Muhammad. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Wani. Wani apa khabar sihat hari ini? Sihat Alhamdulillah Cikgu. Selamat datang ke studio Sukses, dan ini merupakan kali pertama kita bersua ya Cikgu. Kali pertama kita berjumpa tau hari ini. Ya, Alhamdulillah. Dan sebelum kita teruskan dengan berkenalan dengan murid-murid kita, mungkin Cikgu boleh beritahu topik apa yang akan kita sama-sama belajar hari ini dan apakah objektif pembelajaran kita Cikgu? Okey, hari ini topik yang sangat menarik anak-anak sangat menarik kerana ilmu yang anak akan pelajari pada hari ini ianya mungkin akan dipelajari di peringkat yang tinggi, mungkin di college community, mungkin di pusat kemahiran. Jadi ilmu ini disediakan untuk anak-anak murid di peringkat sekolah menengah, iaitu anak-anak murid akan belajar apa? Belajar mengira, dan juga of course yang paling penting, anak-anak boleh membuat pendawaian elektrik di rumah. Okey, Wani? Okey, secara khususnya topik kita seperti yang diberitahu adalah sumber tenaga, Cikgu. Ya, Wani, Yang betul, ada Wani. berkaitan dengan elektrik dan di sekeliling kita. Ya. Okey, baik. Jadi sekarang ini kita nak berkenalan dengan murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Bahru yang akan bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum, apa khabar murid-murid semua? Sihat ke tu? Sihat. Seorang je jawab. Mana suara yang lain? Sihat, Alhamdulillah. Itu dia. Alhamdulillah. Itu dia semangat yang Kak Wani inginkan. Ini semua bakal-bakal pelajar cemerlang ni. Kerana anda join kelas hari ini, di petang hari ini dengan penuh semangat. Jadi Kak Wani nak berkenalan dengan anda dahulu. Sila beritahu nama dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dengan murid yang pertama, Nurul Raudah. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Raudah binti Mahathir. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera seni bina. Jurutera Cikgu. Okey, seterusnya kita ada Nurul Izzati. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati binti Azrin. Cita-cita saya ingin menjadi chemical engineer. Wow, menjadi chemical engineer. Engineer juga di situ. Seterusnya kita ada Nazirul. Assalamualaikum, nama saya Nazirul. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera mekanikal. Jurutera mekanikal. Okey, baik. Kita nak tanya Faiz. Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmad Faiz Zuhairi bin Ahmad Hulkuddin dan cita-cita saya ingin menjadi mechanical engineer. Mechanical engineer juga. Okey, seterusnya kita ada Pavindra. Selamat sejahtera, nama saya Pavindra Ram dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Rahmat. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera automobil. Okey, ini automobil, dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Zahid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Zahid bin Azman, bersekolah di SMK Tan Sri Muhammad Rahmat. Cita-cita saya mechanical engineer.
Mechanical Engineer. Baik, kita dah dengarkan rata-rata mereka ingin menjadi jurutera di sini, cikgu. Wow, hebat sekali. Dan sekarang ini sebelum kita mulakan pembelajaran kita, seperti biasa Wani ingin menjemput semua guru kita dan terutamanya cikgu untuk pergi ke meja di sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh datang. Boleh pakai hand sanitizer. Okey, pakai je banyak mana yang cikgu inginkan. Cukuplah Cukup cikgu. Lebih banyak lebih selamat. Okey, jadi pakai mask pun sudah, jaga jarak pun sudah dan sekarang ini kita nak berehat seketika dan kita akan mulakan pembelajaran kita selepas ini hanya dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Salam sejahtera. Saya bagi pihak penjaga mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru yang hebat Encik Muhammad atas usaha beliau mendidik anak murid bagi mata pelajaran asas kelestarian. Sekalung penghargaan ingin saya tujukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia atas inisiatif mereka mengusahakan rancangan mingguan Didik TV yang sebenarnya banyak membantu anak murid di luar sana sepanjang pelaksanaan PDPR. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey. Dalam mata pelajaran kita hari ini adalah Asas Kelestarian dan kita bersama dengan Cikgu Muhammad bin Haji Osman selaku guru kanan mata pelajaran TVET dan 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Bahru. Jadi cikgu, kita dah berkenalan dengan semua murid cikgu dan sekarang kita nak dengarkanlah pula pandangan mereka mengenai mata pelajaran ini. Sebab bagi Wani sendiri kan cikgu, kalau bab sumber tenaga elektrikal ke mesti orang kata untuk lelaki je. Wani pun nak dengar juga pandangan murid cikgu. Adakah mata pelajaran asas kelestarian ini sebenarnya untuk lelaki sahaja? Jadi jom kita dengarkan pandangan mereka. Kita nak tanya Nurul Izzati terdahulu. Silakan. Okey, pada pandangan saya, asas kelestarian merupakan suatu subjek yang agak seronok kerana ianya banyak berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran saya. Tambahan pula cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer. Jadi subjek ini agak sesuai dan ianya menarik perhatian saya untuk mempelajarinya. Baik, terima kasih Izzati atas pandangan yang sangat baik. Sekarang kita nak tanya Pavindra pula. Hello, saya berasa sangat bertuah untuk mempelajari subjek asas kelestarian ini kerana terdapat pelbagai ilmu yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan seperti kejuruteraan awam dan kejuruteraan elektrik. Adunan bidang-bidang tersebut dapat membantu saya untuk melanjutkan pelajaran saya ke peringkat yang lebih tinggi dan sememangnya cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera. Ya, itu dia pandangan Pavindra dan akhir sekali kita nak tanya Zahid. Ya. Saya rasa aspek yang saya paling minat dalam subjek asas kelestarian ni ialah aspek hands-on, iaitu aktiviti fizikal yang menggunakan peralatan dan bahan. Ini akan memberikan pengalaman yang saya boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Baik, terima kasih Zahid. Jadi kita dah dengarkan pandangan daripada ketiga murid hari ini dan jelaslah bahawa siapa kata electrical hanya untuk lelaki sahaja, tapi sangat penting untuk kita mempelajari mata pelajaran ini untuk kehidupan seharian kita. Betul ya cikgu? Betul Wani, betul. Okey. Alright, sekarang ni cikgu kita nak tanya dulu mereka. Kalau mereka sudah bersedia, sila berikan Kak Wani thumbs up macam ini kalau anda sudah bersedia untuk belajar. Okey, baik. Jadi jom tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini bersama dengan Cikgu Muhammad. Dipersilakan Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak murid kesayangan cikgu daripada SMK Tan Sri Muhammad Rahmat dan juga anak-anak murid cikgu juga yang berada di merata tempat khususnya yang mengambil mata pelajaran asas kelestarian, terutamanya pelajar-pelajar tingkatan 5. Sudah pasti anak-anak akan menduduki peperingkat SPM pada tahun ini 2021. Okey, baik. Jadi cikgu nak terangkan seperti biasa sebelum kita mulakan proses pembelajaran, sudah pastinya antara kriteria yang anak-anak murid perlu tahu adalah dari segi objektifnya. Jadi pada hari ini kita akan tahu berkaitan dengan apa yang kita nak belajar pada petang ini, iaitu melibatkan 3 objektif yang telah cikgu gariskan, iaitu yang pertama adalah
untuk menentukan jenis sistem fasa yang sesuai ya bagi pendawaian domestik. Kemudian memahami fungsi peralatan elektrik tersebut. Apakah fungsinya? Ini yang kena anak-anak murid kena ingat. Dan yang ketiga adalah kaedah. Kaedah yang penting untuk melakukan gambar rajah lita pendawaian mudah. Daripada gambar rajah lita tersebut kita boleh terjemahkan dalam aktiviti fizikal kita. Okey anak-anak murid? Baik. Ini ngeri ya, takut tengok Ya. Wani takut tak Wani? Takut cikgu. Takut Okey, tengok hasil daripada paparan gambar yang cikgu tunjukkan ni berlaku pembakaran di rumah. Ngeri takut Jadi saya nak minta pendapat anak murid saya ini mungkin cikgu tujukan terus kepada Izati. Izati, boleh tak awak jelaskan apa yang kamu faham tentang gambar yang cikgu pamerkan ini? Silakan Izati. Boleh cikgu. Hasil dari pemerhatian saya sangat jelas menunjukkan bahagian kotak fuse agihan terbakar mengandungi banyak peralatan elektrik di situ. Saya dapat merasakan kebanyakan kes kebakaran yang melibatkan rumah kediaman dan premis perniagaan berkait tentang litar pintas apabila berlaku penggunaan beban yang lebih dan cara pendawaian yang tidak betul memungkinkan kes-kes tersebut berlaku, cikgu. Ya, terima kasih Wani satu pandangan yang bernas, pandangan yang saya rasa amat bertepatan, iaitu dia sebut tentang litar pintas. Jadi rata-rata saya rasa anak-anak murid pun sudah sedia maklum kebanyakan kebakaran yang melibatkan di rumah ataupun di premis adalah berkait tentang litar pintas. Jadi kita nak macam mana kita nak mengelak daripada berlaku litar pintas? Hari ini kita dah belajar tentang asas kelaseran berkaitan dengan sumber tenaga. Okey, jadi di sini cikgu tunjukkan ada 4 kandungan utama untuk anak-anak tahu sebelum kita nak pergi kepada peringkat yang seterusnya, iaitu kandungan yang pertama adalah berkaitan dengan penjanaan, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Kandungan kedua berkaitan dengan permintaan beban maksimum. Okey, jadi untuk permintaan beban maksimum ni kita akan membuat pengiraan. Cikgu tekan saja di slide itu. Okey. Cikgu tekan saja di skrin untuk slide itu. Okey. Boleh cikgu. Tentang pengiraan Okey. Jadi ini yang akan cikgu tunjukkan kaedah pengiraan yang betul untuk menyelesaikan masalah nanti. Okey, kandungan yang ketiga adalah melibatkan tentang litar masukan dan juga yang keempat adalah litar akhir. Jadi 3 dan 4 ni adalah berkait rapat tentang bagaimanakah anak-anak membuat lakaran litar dan seterusnya dapat dilaksanakan dalam konteks yang sebenarnya, Wani. Okey? Baik, kita pergi kepada kandungan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kandungan yang pertama, penjanaan, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Saya percaya anak-anak murid saya bersama dengan saya dan juga anak murid di sekolah-sekolah lain telah tahu dan faham berkaitan dengan kaedah penjanaan dan juga penghantaran ini. Namun demikian untuk kita review balik, untuk kita refreshkan balik minda kita. Jadi saya minta salah seorang pandangan anak murid saya, tolong penjelaskan. Boleh? Siapa ni? Siapa yang ingin bantu? Naziro. Saya boleh cikgu. Okey, silakan. Untuk sistem pembekalan tenaga elektrik di Malaysia, dia ada 3 peringkat. Yang pertama, penjanaan. Yang kedua, penghantaran dan terakhir sekali ialah pengagihan, cikgu. Ada 3. Ada 3 Okey, dia sebut balik apa yang berada di sini. Tapi betul Jadi sebagai penerangan dia anak-anak okey, di sini saya nak tunjukkan secara lakaran kasar dia. Tadi adik Nas dah tunjukkan iaitu ada 3 kaedah. Jadi anak-anak boleh tengok iaitu kaedah pertama iaitu penjanaan. Jadi penjanaan ni berlaku di stesen jana kuasa Wani. Di stesen jana kuasa yang berada kat mana? Mungkin di hutan ataupun di bandar pun ada Yang kedua adalah berkaitan dengan talian penghantaran anak-anak, di mana kaedah apa kita untuk salurkan tenaga elektrik? Of course lah melalui talian penghantaran, dan seterusnya dia akan pergi ke pencawang utama, di mana daripada pencawang utama tenaga elektrik itu akan dialihkan ke pengguna. Pengguna maksudnya sama ada di rumah kediaman ataupun di premis, di shopping kompleks ataupun di apartment. Okey anak-anak, jelas Terima kasih Nas satu jawapan yang hebat Nas. Okey. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini Jadi anak-anak dapat lihat ada 2 gambar ni berbeza 2 gambar yang berbeza. Satu gambar yang rumah dia agak besar Kemudian satu lagi gambar yang sederhana. Boleh tak anak-anak kesayangan cikgu ni menceritakan apakah anak-anak yang anak faham tentang gambar yang cikgu tunjukkan kepada anak?
Boleh siapa tak yang bantu cikgu sekarang ni? Boleh tak? Sesiapa ingin berkongsi? Rauda. Ya, Rauda. Itu ialah sistem pengagihan tenaga. Sistem pengagihan tenaga elektrik terbagi kepada dua, iaitu sistem satu fasa yang mempunyai 2 kabel dan sistem 3 fasa yang mempunyai 4 kabel. Okey, kita tengok. Betul ya, cikgu? Kita tengok dulu. Betul tak betul? Alright. Okey. Betul. Tepuklah betul. tangan. Bagus, Rauda. Okey, jadi maknanya Rauda ni memang buat ulang kaji. Terbaik, Rauda. Okey. Kita ada balik saat sini dalam sistem pembakaran tenaga elektrik kita ada 2 sistem Sistem 1 fasa dan sistem 3 fasa. Bukan sistem fasa 1. Jangan buat mistake. Fasa 1 macam apa Wani? Macam rumah kan. Jangan sebut itu. Kena sebut sistem 1 fasa ataupun 3 fasa. Okey. Jadi bila bersebut tentang 3 fasa dan 1 fasa, of course lah dia mesti melibatkan talian kabel. Anak-anak, talian kabel. Jadi bila kita bercerita tentang 3 fasa, dia melibatkan 4 kabel. 4 kabel iaitu RYB. Anak-anak jangan rasa keliru pula. Adakah kabel ni kena ikut warna? Tak. Ianya hanya melambangkan talian ini ada tenaga elektrik. RYB dan satu lagi talian iaitu talian neutral. Ini untuk 3 fasa anak-anak. Okey, untuk sistem 1 fasa dia hanya melibatkan 2 talian saja iaitu talian sama ada RYB ataupun talian neutral. So dia mesti ada 2 talian. Jadi gambaran tunjuk ini maknanya dia ada 2 talian dan juga 4 talian. Okey anak-anak? Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya, gambaran tentang perbezaan sistem 3 fasa dan sistem 1 fasa. So saya minta bantuan anak-anak ni, tolong jelaskan dekat rakan-rakan anak-anak pelajar di luar sana. Siapa nak jelaskan? Jelaskan mengenai perbezaan sistem 3 fasa. Okey, Faiz, silakan. Perbezaan antara sistem 3 fasa dan 1 fasa ialah ia mempunyai 3 talian fasa dan 1 talian neutral dan membekalkan tenaga elektrik yang besar untuk sistem 3 fasa. Manakala sistem 1 fasa pula mempunyai 1 talian fasa dan 1 talian neutral. Ia membekalkan tenaga elektrik yang rendah. Okey, kita tengok. Okey. Ada lagi nak tambah, Faiz? Ada lagi tambah, Faiz? Tak ada Okey, tiada. Okey, kita tengok. Okey, tengok apa hasil jawapan yang Faiz sebut tadi. Ya, betul Cuma cikgu nak tambah sistem 3 fasa ni melibatkan pendapatan yang banyak dan sudah tentu berkaitan dengan kos yang akan terpaksa kita keluarkan Okey, manakala sistem 1 fasa pendapatan agak sikit, cuma melibatkan 2 kabel dan sudah pasti kos kewangan dia agak sederhana jika dibandingkan dengan kos menggunakan 3 fasa anak-anak Okey, alright. Okey, cikgu, saya ada soalan. Ya, Wani. Mungkin ada yang tidak mengambil mata pelajaran ini tapi ingin tahu dan faham secara mudahnya perbezaan antara 3 fasa dan 1 fasa ni secara mudahnya, cikgu. Ayat mudahlah orang kata. Ya. Cara mudah macam ni. Jika dalam rumah kita ada banyak guna peralatan, contohnya aircon 10, contoh 10 banyak soket melebihi daripada yang sepatutnya, itu kita kena guna sistem 3 fasa. Jika rumah kita hanya mungkin guna 2-3 aircon, cukup 1 fasa pun cukup memadai. Itu yang simple lah untuk kita fahami. Baik, baru saya faham, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama, mari kita sambung. Alright. So kita pergi kepada slide berikutnya. Ini penting maha penting anak-anak iaitu ia melibatkan pengiraan Wani. Of course lah, sebagai seorang engineer elektrikal dia kena tahu nak buat pengiraan. Sebab melalui pengiraan dia akan tahu rumah atau bangunan ini sesuai untuk 1 fasa ataupun 3 fasa. Jadi saya nak minta pendapat ni anak-anak saya yang saya sayangi ni, boleh tak tolong jelaskan kepada rakan-rakan di luar apakah yang dimasukkan dengan permintaan beban maksimum? Macam mana pula tu? Siapa nak tolong bagi Kak Wani faham ni? Izzati, silakan. Pada pengetahuan saya, ianya ialah anggaran pengiraan keadaan arus bagi peralatan elektrik. Contohnya lampu, kipas, penghawa dingin dan yang lain-lain. Baik. Ada lagi, Izzati? Itu je. Okey, perfect jawapan daripada Izzati. Nampak gayanya Wani, dia ni memang antara pelajar cemerlang cikgu ni. Okey. Baik, tengok sini. Jadi Wani tadi sebut cuma statement yang pertama. Okey, statement yang kedua dan ketiga tu melibatkan dengan of course lah, di rumah kita Wani, tak semua kita gunakan beban kan. Katalah kita ada 10 lampu,
dan ada 5 soket, tak semua kita gunakan. Betul. Jadi untuk lebih adil, IEE ataupun Institut Kejuruteraan Elektrik telah menentukan jadual bagi mengirakan anggaran agro yang sesuai digunakan supaya pendawaian itu dapat dilakukan dengan sebetulnya. Okey, terima kasih yang beri jawapan tadi. Siapa wanita tadi? Izzati. Ya, Izzati. Okey. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, yang ini adalah jawapan B. Cikgu memikirkan anak-anak tak perlu ingat. Cuma yang penting anak-anak kena ingat yang bilangan 1 lampu dan juga bilangan yang ke-6 tentang nak mengira anggaran Agos, lampu dan juga soket. Okey, tapi biasanya dalam soalan dia akan berikan maklumat tentang jadual B ini anak-anak. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh soalan. Contoh soalan. Tadi Wani kita dah belajar konsep asas penjanaan, kemudian kita dah belajar sistem 3 fasa, sistem 1 fasa kan. Kemudian betul. Juga kita dah belajar konsep asas tentang pengiraan. Tapi bagaimana kita nak buat kiraan ini? Kan? Di rumah kita banyak peralatan elektrik kipas, lampu, cuma kita tahu letak je. Betul. Tapi kita tak tahu nak mengira ni. Macam mana? Okey, jadi cikgu bacakan contoh soalan ni Wani dan anak murid saya. Soalan contoh 1, sebuah bilik tidur. Okey, sebuah bilik tidur dipasang dengan 2 unit lampu filament 60 watt. Soalan dia, hitung arus maksimum lampu itu. Okey, 3 markah diberikan. Ingat Wani, biasanya Wani dalam soalan macam ni dia ada 3 markah tau. Jadi disebabkan penglibatan kiraan mesti ada cara tunjuk pelajar. Ya, jalan kerjanya ya, mesti jalan ada. Kerja. Kalau pelajar terus tulis jawapan, hilang 2 markah sebenarnya. Betul. Okey, jadi cikgu dah minta bantuan anak-anak murid kesayangan cikgu, tolong jawab soalan yang cikgu pamerkan ini. Okey, siapa ingin jawab? Pavindra. Silakan. Okey, cikgu. Sekarang kita nak kirakan arus maksimum lampu itu. Okey. Kita akan gunakan formula I sama dengan P per V. Nilai P ialah 2 unit darab dengan 60 watt. Maka dalam bentuk formula yang lengkap, I sama dengan 2 unit darab dengan 60 watt per dengan 230 voltan. Maka nilainya ialah 0.522 ampere. Itu saja cikgu. Okey. Mari kita lihat. Wadi tengok tak paparan dari kaca TV itu, saya nampak Parvin guna pensel dan pen dan juga kertas. Maknanya dia tengah buat kerja tu. So kita tengok jawapan dia. Mari. Betul tak betul? Dapat 3 markah tak Pavindra? Kita tengok warna merah ni maknanya cara kerja dia. Jadi cikgu dah tunjukkan cikgu dah tunjukkan cara kerja dia. 2 unit lampu kali 60. Kita mesti tulis formula I sama dengan P per V. Kita kena tulis formula dan kita masuk nilai, kita akan dapat jawapan 0.522 dan inilah seharusnya anak-anak buat untuk dapat markah yang tinggi dan skor perfect. Okey, itu dia soalan yang dijawab oleh Pavindra, soalan pertama untuk hari ini. Dan kita nak recall semula apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Kita dah buat penjanaan, kita dah tahu perbezaan sistem 1 fasa, 3 fasa dan pelbagai lagi. Dan selepas ini kita nak buat lebih banyak soalan bersama dengan mereka semua. Tapi sebelum itu kita nak berehat seketika lah. Dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Rusani binti Ahmad, pengetua daripada SMK Tan Sri Muhammad Rahmat, Johor Bahru, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru cemerlang sekolah kami iaitu Encik Muhammad bin Osman atas perkongsian ilmu dan juga perkongsian idea yang sangat berguna sebentar tadi. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat memberi manfaat khasnya kepada anak-anak didik SMK Tan Sri Muhammad Rahmat yang sangat saya kasihi lagi saya sayangi, dan amnya kepada semua pelajar-pelajar yang akan mengambil subjek Asas Kelestarian di SPM 2021 di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lindung diri, lindung semua. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran kita hari ini Asas
kelestarian dan khususnya topik yang kita belajar adalah sumber tenaga. Okey, sekali lagi Wani ingin pesan mungkin daripada anda ada yang baru saja pergi mengambil vaksin, baru walk in di PPV, Wani nak pesan walaupun anda telah ambil vaksin, anda masih lagi belum vaccinated sepenuhnya, jadi anda perlu kuarantinkan diri anda dan sentiasa patuh pada SOP, sentiasalah pakai pencuci tangan ataupun kita panggil hand sanitizer, pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baik cikgu, tadi kita dah sama-sama belajar mengenai kandungan utama iaitu penjanaan atau penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dan kita juga telah masuk permintaan beban maksimum dan sekarang ini kita nak sambung kepada soalan lagi ya cikgu? Ya Wani, pasti Wani. Mari kita teruskan cikgu, dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. Terima kasih anak murid saya dan juga anak-anak murid saya juga di luar sana bersama lagi stay dengan saya. Stay sampai habis tau, jangan lupa Okey, kita tengok contoh soalan yang kedua. Sebuah bilik mesyuarat telah dipasang dengan 8 unit kipas silin 85 watt. Dan soalannya hitung arus anggaran bagi kipas silin itu di mana markah dia lebih sikit Wani, iaitu 5 markah Wani. 5. Banyak tu. Jangan rugi. Jadi kita nak minta anak-anak murid kesan cikgu ni tolong jawab dengan betul tepat supaya jawapan yang anda buat itu adalah betul-betul mengikut skema yang sepatutnya. Okey, siapa nak jawab ni? Siapa nak cuba 5 markah? Tolong. Zahid. Okey cikgu. Kipas ni merupakan peralatan bermotor. So kita akan guna formula I sama dengan P bagi V cos theta. Kita akan masukkan nilai 8/85 bahagi 230 darab 0.85. Tekan kalkulator. Arus maksimum kita akan dapat 3.478 ampere. Tapi soalan nak minta arus anggaran. So kita akan ambil 66% daripada jadual cikgu tunjuk tadi. Kita akan darabkan dengan 3.478 ampere. Jawapan akhir kita akan dapat 2.295 ampere. Okey Wani. Baik, terima kasih Zahid. Untuk Wani, Zahid pun adalah salah seorang pelajar cemerlang saya insya-Allah. Okay, jadi kita nak tengok. Saya ingat cikgu tadi saya dengar macam 2.2 lebih kan. Jadi kita nak tengok 2.295 ampere. Okey, kita tengok. Ini adalah contoh jawapan bagaimana anak-anak murid nak jawab soalan ini. Jadi oleh kerana soalan ini melibatkan motor iaitu kipas. Kipas kan ada motor, dia pusing kan. Jadi kita mesti menggunakan faktor kuasa iaitu faktor kuasa adalah 0.85. Kalau anak-anak tengok balik jadual B tadi, dia ada bagi cos theta bersama dengan 0.85. Jadi anak-anak masuk je nilai sahaja dan yang penting soalan ini untuk mengira arus anggaran. Okey, dalam jadual B tadi dia minta nak mengirakan arus anggaran, kita guna 66% sebab tak semua kipas berfungsi, betul tak? Betul. Jadi kita gunakan 66%, darabkan dengan arus maksimum, so kita dapat 2.295. Well done, well done. Okay, bagus Zahid. Okey, 5 markah. Anak boleh tengok setiap perincian langkah kerja ada markah dia. Ya. Okey, next kita pergi kepada slide yang berikutnya anak-anak. Okey. Ini baru kita nak start ni tentang litar penawaian. Jadi anak-anak boleh tengok sini berkaitan dengan pembakalan tenaga elektrik kita 2 litar. Litar utama masukan dan litar akhir pengguna. Apa maksud litar utama masukan dan apa maksud litar akhir pengguna? Jadi cikgu nak minta pandangan salah seorang anak-anak murid kesayangan cikgu sekali lagi. Tolong cikgu. Apa maksud litar masukan utama? Nazirul. Untuk litar masukan utama, dia terbagi kepada 2, iaitu luar rumah dengan dalam rumah. Kalau luar rumah ni dia melibatkan meter, kalau dalam rumah melibatkan kotak fuse agihan. Seterusnya untuk litar akhir pengguna, dia juga terbagi pada 2, iaitu dengan litar kuasa. Kalau litar percayaan ni semestinya ialah mentol dan litar kuasa ialah soket. Itu saja. Baik, terima kasih Nazirul. Jadi betul ke jawapan Nazirul cikgu? Syabas Nas Okey Bani, tengok apa yang diperkatakan oleh Nas tadi. Ini contoh mudah untuk memahamkan konsep tentang pembakaran tenaga elektrik. Kita ada 2. Satu dalam rumah, satu luar rumah Wani. Luar rumah ni apa? Wani biasa tengok kan? Biasa kita cikgu. Kita ada apa biasanya? Kita ada meter kilowatt jam. Bijak Wani. Okey, kemudian kita ada dalam rumah kita ada kotak fuse agihan. Okey. Manakala last kali adalah tentang litar akhir pengguna, ianya melibatkan lampu atau kipas dan juga melibatkan soket alir keluar 13 ampere.
Okey, cikgu, saya ada soalan. Adakah kotak fuse agihan itu adalah kotak apabila rumah kita blackout? Kita perlu macam mana kita nak hidupkan semula elektrik di rumah tu, cikgu? Adakah menggunakan kotak itu? Oh, bagus soalan Wani tu. Soalan yang diutarakan kepada cikgu ni, dah harap anak-anak di luar sana dapat mendengarnya. Betul Satu soalan yang baik di mana jika berlaku contohnya trip waktu malam, kan of course lah kita kena ambil torchlight. Kemudian kita pergi cari-cari kat mana tempat kotak fuse agihan. Just anak-anak buka kotak, pastikan tangan-tangan anak kering. Jangan basah kerana agak mudah untuk terkena renjatan elektrik. Just cari komponen yang dinamakan RCCB yang selalu belantik. Belantik kan. Jadi anak-anak tolak ke atas je. Jadi insya-Allah current ataupun tenaga elektrik akan ada kembali. Namanya RCCB ya, cikgu? Ya, Wani. Okey, lepas ni habis je sukses, anda semua kena cari kotak fuse agihan di rumah masing-masing, okey? Okey, cikgu, silakan. Okey, kita pergi kepada slide yang selanjutnya. Okey, ni soalan. Kita nak uji lagi Wani, soalan ni Okey, tengok baik-baik soalan ni. Untuk soalan contoh 3, Raja 1 menunjukkan sistem bahagian tenaga elektrik ada 2 gambar yang berbeza. Satu rumah besar, satu rumah kecil. Tadi kita tengok tadi kan? Okey, kemudian soalannya, nyatakan jenis sistem bahagian pada bangunan A dan bangunan B. Dan soalan B, hasil jawapan anak-anak nyatakan tadi, cuba nyatakan kenapa ianya berlaku demikian. Jadi kita nak minta ni, sekali lagi anak murid kesayangan cikgu untuk menjawab soalan ini. Siapa ingin menjawab A? Raudah, silakan. Sistem pengagihan pada bangunan A ialah sistem 3 fasa dan pada bangunan B ialah sistem 1 fasa. Alasan yang sesuai digunakan ialah bangunan A menggunakan 3 talian kuasa dan 1 talian neutral, manakala pada bangunan B menggunakan 1 talian kuasa dan 1 talian neutral. Wow, lengkap jawapan Raudah. Mari kita lihat betul atau salah jawapannya, cikgu. Ya, pastinya Wani kita tengok Okey, jadi tengok jawapannya. Okey, betul betul Wani sistem 3 fasa. Tadi kan kita dah belajar kan? 3 fasa ini ada mudah, cikgu. Ada 4 kabel tu tak tadi kan? Betul. Kemudian untuk rumah B 1 fasa. Tapi kenapa anak-anak nyatakan jawapan ini? Of course lah, mesti ada. Dia punya alasan dia. Apa alasan dia? A menggunakan 3 talian kuasa dan 1 talian neutral, dan B menggunakan 2 talian, iaitu 1 talian kuasa dan 1 lagi talian neutral. Wani Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Ini soalan ni. Soalan rasa jarang anak-anak tengok kan? Okey, jadi cikgu nak baca dulu soalan. Untuk soalan contoh 4, Rajah 2 menunjukkan pembekalan tenaga elektrik di rumah kediaman. Kita ada 3 rumah kediaman. Soalannya, berdasarkan Rajah 2, lengkapkan penyambungan talian pada rumah A dan rumah B. Contoh jawapan untuk rumah C telah diberikan. Okey, untuk soalan B1, nyatakan jenis sistem fasa elektrik yang dibekalkan kepada semua rumah itu. Dan B2, terangkan pemilihan penyambungan talian yang anda telah lakukan itu. Pasti saya nak minta jawapan daripada anak murid saya ni. Siapa yang boleh bantu cikgu ni? Siapa? Faiz, silakan. Okey, untuk jawapan A, rumah A kita akan sambungkan kabel dari talian B ke rumah A dan mempunyai 1 talian neutral. Manakala rumah B pula, kita akan menyambungkan talian Y ke rumah bersama dengan talian neutral. Untuk jawapan B pula, kita akan gunakan 1 fasa sebabnya setiap rumah memerlukan talian kuasa yang berbeza. So, jadi tiada bekalan gangguan elektrik yang dapat berlaku di masa akan datang. Baik, terima kasih Faiz. Okey, Faiz, kita tengok jawapan Faiz. Saya nampak tuan ni tahu Faiz guna pen tu. Agaknya dia dah cuba gambarkan jawapannya. Okey, baik. Bagus. Kita tengok jawapan dia. Okey, betul apa yang Faiz cakap. Talian bermula daripada talian B, blue ke rumah A dan bersama-sama dengan talian neutral. Untuk rumah B adalah daripada talian yellow bersama dengan neutral ke rumah B. Kemudian untuk berdasarkan alasan-alasan yang patut dinyatakan, okey, 1 fasa. Of course lah sebab dia menggunakan 2 talian anak-anak. Dan juga terangkan pemilihan ni, iaitu setiap rumah perlu menggunakan talian kuasa yang berbeza. Wani perasan tak? Setiap rumah kita ni mesti menerima talian yang berbeza. Kalau dia menerima 1 talian yang sama je, Y je, apa yang berlaku? Kemungkinan besar gangguan bekalan elektrik akan berlaku. So dia mesti menggunakan talian yang berbeza-beza. Talian yang berbeza. Okey, baik.
Okey, kita pergi persoalan seterusnya. Ni, baru kita nak mengenal. Tadi kan kita dah belajar kotak fuse agihan yang terbakar tadi kan. Sekarang kita nak belajar, nak kenal pasti apa benda nama alat ni dan apakah fungsinya. Okey. Jadi cikgu minta anak-anak murid kesayangan cikgu sekali lagi untuk menerangkan jawapan yang dipamerkan di kaca miti, di kacamata. Dipersilakan. Siapa nak cuba? Izati. Okey, bagi gambar pertama ialah fuse perkhidmatan. Dia ada dua fungsi iaitu melindungi arus berlebihan dan memotong bekalan elektrik. Bagi gambar kedua pula ialah meter kilowatt jam untuk merekod jumlah penggunaan. Dan gambar yang ketiga ialah fuse utama. Fungsinya adalah untuk menyambung dan memutuskan bekalan elektrik serta mengawal arus berlebihan. Okey, baik. Terima kasih Izati. Baik Wani nampak gayanya Wani ni menghafal rasanya. Menghafal tu adalah ilmu asas dapat pengetahuan. Betul tak? Okey. Baik, betul apa yang Wani maklumkan tadi. Yang pertama adalah fuse perkhidmatan, fungsinya untuk melindungi arus beban dan tempat memotong karen. Kalau kita tak bayar 6 bulan, TMB akan datang cabut fuse tersebut. Kemudian alat yang kedua adalah meter kilowatt jam, merekod penggunaan tenaga elektrik, dan yang ketiga adalah switch utama, menyambung dan memutuskan bekalan elektrik bila arus lebihan berlaku. Okey, kita bagi kepada slide yang seterusnya, melibatkan peralatan elektrik yang lain pula. Jadi cikgu minta anak-anak yang berada di depan cikgu ni untuk menerangkan kepada rakan-rakan semua apakah yang anak dapat lihat dan terangkan fungsinya. Siapa yang boleh tolong cikgu ni? Siapa? Pavindra. Pavin. Okey, silakan. Okey cikgu, nama peralatan bagi gambar keempat ialah RCCB. Fungsinya ialah memutuskan bekalan elektrik secara automatik apabila berlakunya litar pintas. Gambar kelima, peralatan dia ialah MCB. Fungsi dia sama juga, memutuskan bekalan arus elektrik apabila ada arus elektrik yang berlebihan. Dan gambar terakhir ialah kotak fuse agihan. Fungsi dia adalah untuk memuatkan semua peralatan switch utama, RCCB dan MCB. Itu saja cikgu. Baik, terima kasih Pavindra. Lengkap jawapannya cikgu. Ya, mari kita tengok. Okey, kalau anda tengok pun betul jawapan yang dia berikan ni betul RCCB, MCB dan kotak fuse, inilah fungsi-fungsinya. Jadi saya minta anak-anak di luar sana tolong ingatkan ni masuk ini. Sangat penting kerana kadang-kadang mungkin soalan keluar berkaitan dengan fungsi peralatan. So tolong ingat baik-baik untuk kamu tahu jawab soalan akan datang anak-anak. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, ini melibatkan kabel. Ia melibatkan kabel iaitu saiz kabel yang sesuai, dan cikgu minta di sini di antara anak saya ini cuba terangkan hasil daripada pematang anak-anak melibatkan kepelbagaian warna nanti. Tolong jelaskan apakah dimaksudkan warna yellow, warna blue, warna red, warna hitam dan juga warna green. Siapa nak jawab ni? Okey, siapa nak cuba? Okey, Zahid. Simpan dulu jawapan Zahid tu kerana sekarang ni kita nak berehat seketika, dan lepas rehat ni Kak Wani nak dengarkan jawapan Zahid dan pastikan semua jawapan betul ya Zahid. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. TV KPM. Kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021. Dalam mata pelajaran kita hari ini, Asas Kelestarian Sumber Tenaga, masih lagi bersama dengan Cikgu Muhammad dan 6 murid bersama dengan kita hari ini. Cikgu, sebelum kita dengarkan jawapan Zahid, Wani nak tanyalah Cikgu, macam murid perempuan ataupun mana-mana wanita, mereka kan menggunakan penggulung rambut ataupun pelus rambut, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil ia straightener atau curler. Selamat tak cikgu kalau habis je kita gulung rambut tu tapi kita letak je kabel tu dekat situ, terlupa nak cabut tapi switchnya mati. Macam mana tu cikgu? Okey, bagus soalan Wani. Ini yang kerap dibuat oleh masyarakat di luar sana. Yang terbaik sekali saya petik satu benda lah. Kebaikannya bila sesuatu benda peralatan kita gunakan, lebih baik kita cabut saja plug tersebut. Sebab ianya penting bagi mungkin menjimatkan kadar penggunaan tenaga elektrik kita di rumah Wani. Dan dari segi keselamatan tu penting. Takut nanti bila berlaku ribut petir,
mungkin akan menyebabkan kerosakan pada peralatan di rumah kita. Ya, itu dia. Kena ingat ya, murid-murid semua. Okey, baik cikgu. Jadi sekarang kita nak dengarkan jawapan Zahid. Zahid, dah sedia dengan jawapan anda? Kalau sudah sedia, sila berikan jawapan anda sekarang. Okey cikgu, kat sini kita nampak 5 kabel. Kabel merah, biru dan kuning tu kabel hidup. So jangan pegang ya. Kabel hitam tu kabel neutral dan kabel hijau adalah kabel bumi. Katanya kabel hidup jangan pegang cikgu. Terus dia berikan kabel neutral dan kabel bumi jawapannya. Betul ya cikgu jawapan? Okey, kita tengok. Saya tertarik tadi saya bagi tahu kita tentang jangan pegang. Ya betul, jangan pegang sebab kabel kuning, biru, merah adalah talian kuasa. So jangan pegang. Ini penting Ya. Okey, jadi hasil dapatan daripada apa yang saya dengar daripada Zahid tadi, betul dia cakap kuning, merah, biru adalah kabel hidup. Untuk hitam adalah kabel neutral dan juga kabel hijau menunjukkan kabel pembumian. Okey, tahniah Zahid. Okey. Bagus Zahid. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Ini yang penting ini anak-anak perlu ingat. Okey, kita ada 2 lita masukan iaitu melibatkan di luar rumah dan di dalam rumah. Okey, jadi cikgu nak tunjuk kat sini adalah berkaitan dengan penyambungan yang sebenarnya. Jadi kalau anak-anak tengok daripada MCB 6 ampere dia akan sambung ke lampu. Okey, manakala daripada MCB 16 ampere dia akan sambung kepada soket alir keluar. Jadi di rumah kita ada banyak MCB warni. Jadi inilah menggambarkan penggunaan MCB yang akan disambung kepada peralatan di rumah kita. Baik. Alright. Ni penting warni. Kita nak minta anak murid kita ni tolonglah penjelaskan kat kita semua bagaimanakah kaedah pendawaian ini dilaksanakan, dibuat. Jadi cikgu nak minta anak murid cikgu tolong jelaskan dari segi lisan. Saya percaya tu. Saya nampak anak murid saya dah pegang pensel tu. Cuma lakarkan. Siapakah? Okey, siapa nak berikan definisi lita akhir pengguna? Raudah, silakan. Yang warna hijau tu ialah tamatan earth. Tamatan earth dari KFA disambungkan ke tamatan earth lampu. Lepas tu yang tengah tu lah MCB. Tamatan MCB 6 ampere KFA ke common switch. Yang daripada switch tu ada satu W, means tamatan switch satu hala disambungkan ke tamatan hidup lampu. Dan akhir sekali yang N ialah tamatan neutral disambungkan ke tamatan neutral lampu. Baik, terima kasih Rauda. Okey Rauda, saya rasa apa yang diberikan jawapan dulu kita dengar, saya rasa ada kebenarannya. Cuba kita tengok. Okey, untuk tamatan KFA earth akan disambung ke tamatan earth lampu. Manakala daripada tamatan neutral ke tamatan neutral lampu dan akhir sekali of course daripada tamatan MCB 6 ampere akan disambungkan kepada common switch dan switch satu hala dia ada dia punya connection. Tamatan tu akan disambungkan pada kabel tamatan di dalam lampu. So inilah cara yang betul supaya tak berlaku renjatan dan masa kita uji lampu itu dapat menyala. Okey Mani? Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendawaian satu soket alir keluar ni. Jadi saya nak minta bantuan anak tolong jelaskan kepada kita bagaimanakah pendawaian soket alir keluar. Siapa yang nak terangkan ni? Siapa yang ingin cuba? Izzati, silakan. Bermula daripada tamatan earth ke tamatan earth socket, kemudian tamatan neutral dalam KFA ke tamatan neutral socket, seterusnya tamatan MCB 16 ampere ke tamatan live socket. Terima kasih Izzati. Mari kita lihat jawapannya betul atau salah cikgu. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Betul-betul. Ni, tengok pelajar perempuan pun boleh buat wiring tau. Ya, hebat. Saya kagum cikgu. Betul. Okey, tengok jawapan dia. Tamatan earth dalam KFA akan disambungkan dengan earth SAK. SAK maknanya soket alir keluar dan tamatan neutral daripada KFA akan disambungkan kepada tamatan neutral SAK dan yang terakhir tamatan MCB 16 ampere. Ingat, kalau kita nak buat penyambungan soket alir keluar kita mesti menggunakan MCB 16 ampere. Tak boleh guna 6 ampere. Apa berlaku? Takut nanti dia mudah berlantik. Warni Sebab tu kadang kita kena guna apa ni? Peralatan rumah pup. Sebab apa? Inilah akibatnya. Baik. Okey. Jadi ini adalah soalan latihan Soalan latihan yang merumuskan tentang pembelajaran yang anak-anak murid dah pelajari berkaitan dengan pengiraan.
Okey, jadi apa di sini soalannya melibatkan pengiraan. Jadi boleh tengok contoh soalan 5 Darjah 3 menunjukkan sebuah homestay yang telah siap dibina. Jawapan 1 menunjukkan spesifikasi pemasangan dan penawaran elektrik dalam kediaman tersebut. So kita ada rumah yang baru siap ni dan juga kita ada spesifikasi ni. Apa yang kita boleh gunakan untuk kita gunakan dalam homestay kita. Dan soalan dia adalah hitung jumlah arus anggaran bagi semua beban tersambung. Beban tersambung maksudnya dalam spesifikasi pemasangan ini. Dan juga soalan seterusnya, berdasarkan jawapan DA, terangkan jenis sistem fasa yang sesuai. Jadi cikgu tunjukkan contoh jawapan dia, Wani. Wow, okey, banyak ada jawapan untuk contoh ni, ada jawapan contoh. Jadi cikgu harap anak-anak kesayangan cikgu dan juga anak-anak di luar sana tolong perhati dan tolong amati contoh jawapan yang cikgu buat ni. Okey, sebenarnya kita rekod balik Wani. Tadi kita dah buat soalan mudah tadi kan. So kita pergi kepada soalan yang agak sukar Wani. Banyak jadi, markah. Ya betul Wani. Jadi cikgu nak gambarkan pada anak, nak jawab soalan ini mesti buat jadual dulu Wani. Jadual yang diberikan ni sangat memudahkan untuk anak menjawab dan juga of course lah semasa nak menanda pun senang. Guru-guru yang menanda. Okey. Baik, kita mulakan dengan unit 10 lampu filament. So kita tengok di sini setiap cara kerja dia mesti ada markah dia. Okey, 10 kali 50, kita masukkan formula, kita dapat arusnya 2.174 untuk mengira arus anggaran. Jangan lupa anak-anak jangan tertinggal untuk arus maksimum. Arus maksimum wajib kita tulis. Jangan tertinggal untuk pengiraan arus kepelbagaian. Okey. So anak-anak kira, kita dapat jawapan dia untuk 4 unit kipas, kita gunakan formula 4 kali 80, kita guna cos theta. Sebab apa? Sebab dia melibatkan motor anak-anak. Kemudian kita masuk unitnya, kita akan dapat arus maksimum adalah 1.637. Okey. Untuk pengiraan arus anggaran, ianya masih lagi menggunakan 66% kali dengan 1.637. So kita dapat hasilnya 1.080. Untuk melamar rakan-rakan anak-anak yang saya sayangi sekalian, jangan lupa jawab 3 tempat perpuluhan. Kalau boleh lebih lagi. Kalau boleh mungkin 4, 5. Tapi kebiasaannya kita memadai kita jawab 3 tempat perpuluhan. Okey? Okey. Untuk seterusnya tentang 10 unit soket alih keluar 13 ampere. Okey. Cara pengiraannya anak-anak iaitu kita menggunakan 10 unit soket, kita bahagi 2. Ingat formula anak-anak, kita kena bahagi 2 sebab ia melibatkan litar jari iaitu melibatkan 1 MCB 2 soket. So anak-anak masukkan data-data berkaitan dengan 5 litar yang kita telah gunakan kali dengan 20, kita dapat arus maksimum 100 ampere. Dan jangan lupa untuk arus anggaran kita ambil litar pertama adalah 20 ampere. Baki 4 litar lagi Okey, bagi 4 litar lagi kita darab dengan 100 tolak 20, kita hasil 32 ampere dan jumlah arus kita kena tambah, jawapan dia 52 ampere. Okey, ada satu lagi anak-anak okey, tentang penghawa dingin ni pun sama juga melibatkan 1 unit. Jadi kalau anak-anak tengok data-data yang cikgu tunjuk ini menambahkan bagaimana pengiraan arus maksimum dan kita dapat arus maksimum adalah 3.816 dan untuk hawa dingin dia tak perlukan anggaran jadi maksimumnya 3.86 dan bila kita tambah semua kita akan dapat 107 dan kita dapat markah totally terutamanya untuk anggaran Ogos 58.331 ampere Wani. Okey, baik. Jadi di sini kita ingin mengimbas kembali apa yang telah kita pelajari bersama dengan Cikgu Muhammad hari ini. Kandungan yang kita telah belajar adalah seperti penghantaran elektrik, permintaan beban maksimum, litar masukan utama dan litar akhir pengguna. Seterusnya kita dapat tahu nama serta fungsi-fungsi elektrik yang kita ketahui yang ada di sekeliling kita dan pentingnya untuk kita menguasai topik ini khususnya mereka yang akan mengambil subjek ini tak lama je lagi. Jadi Wani mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad bin Haji Osman selaku guru kanan mata pelajaran TVET di atas ilmu yang dicurahkan pada hari ini. Dan kawan doakan yang terbaik kepada kesemua 6 murid kita. Kita ada Nurul Raudah, Nurul Izzati, Muhammad Nazirul Hakim, Ahmad Faiz, Pavindra dan Ahmad Zahid. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada episod akan datang. Sekian saja dari saya Wani Kerry dari Sukses SPM 2021. Bye-bye.